السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi bincangkan ayat ke-21 dan 22, iaitu tentang penggunaan perkataan imra'atun dan zaujun dalam Al-Quran. Ada perbezaannya. Sekali lagi saya ulang, dan tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir cuba buka jilid yang keempat, muka surat 561. Ini merupakan teras utama rujukan dalam kuliah kita Muslim Bayung Al-Quran ini. Firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa qala alladhi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi mathwah. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Dan orang Mesir yang berinya berkata kepada isinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia memberi manfaat kepada kita atau kita jadikan dia sebagai anak. Dan demikian pula lah kami berikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi, iaitu di Mesir. Dan kami ajar kepadanya tafsir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan tak kala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang buat baik. Allah menjelaskan tentang kelembutannya, kasih sayangnya pada Nabi Yusuf, mentakdirkan untuknya, ada orang datang di Mesir membelinya, memberi perhatian kepadanya, memuliakannya dan berpesan kepada keluarganya untuk baik kepada Yusuf ini. Dia melihat adanya kebaikan dan kesalehan pada Nabi Yusuf. Sebab itu dalam kitab kita tafsir, contohnya satu riwayat daripada Ibn Mas'ud dalam tafsir Ibn Katsir menyatakan, itu juga dalam Zadul Masir, Al-Baghawi, dalam Qurtubi, riwayat mengatakan bahawa daripada Abdullah bin Mas'ud, dia berkata ada 3 orang yang paling tajam firasatnya. Firasat ni berarti satu kebolehan yang ada pada orang saleh, pada orang tertentu, yang pandangannya itu pandangan yang tepat. Dan telah saya nyatakan kepada tuan-tuan, ada banyak riwayat menunjukkan bahawa Aziz Misr ini, bangsawan Mesir ini, dia adalah masalah tertentu dengan isinya, tetapi dia seorang yang beriman. Maka orang seperti ini firasatnya tepat. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud, di sini kita belajar, kita dapat melihat ada beberapa orang yang firasatnya tepat, kebolehannya untuk melihat satu perkara dari sudut orang lain tak nampak perkara tersebut. Satu daripadanya inilah Aziz Misr, iaitu Gubernur Mesir ini, Menteri Keuangan Mesir ini, yang telah kita pelajari namanya sebelum ini. Ada yang mengatakan namanya Itfir, mengatakan namanya Kitfir, yang isinya Zaliha ataupun Zulaikha, itu dibaca dengan 2 bentuk. Tajam firasatnya bila dia mengatakan akrimi mathwah, berilah layanan yang baik kepada budak ini. Ini adalah manusia pertama yang firasatnya tepat. Kemudian kita baca lagi dalam Al-Quran sebagai contohnya dalam surah Al-Qasas, cerita tentang 2 orang puteri Nabi Shu'aib yang pernah minta kepada ayah mereka supaya mengambil Musa AS menjadi pembantu untuk menjaga kambing mereka, memandangkan si ayah sudah uzur dan anak perempuan tak mampu nak jalankan tanggungjawab itu. Berat kerjanya menjaga kambing, banyak bilangannya. Maka kata si anak, qala ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Wahai ayahanda, ambillah lelaki yang membantu kami minum dengan kambing-kambing kami itu. Bahawa nak beri minum pada kambing perlu mengikut turn, dan tempat untuk memberi minum itu mungkin ada penutupnya di batu yang besar dan perlu diangkat oleh ramai lelaki untuk memikulnya, membuka pintu bagi minum pada kambing di sahara itu. Tapi nampaknya ya, Musa AS boleh melakukan soal ini. Maka karakter kualiti sebagai seorang pekerja yang bagus sudah ada padanya. Maka anak mereka berkata kepada ayah, ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai anda, ambillah lelaki itu, pemuda itu yang membantu kami memberi minum pada kambing. Ambil dia bekerja dengan kita. Kerana sebaik-baik manusia yang ayah ambil sebagai pekerja adalah Al-Qawi, Al-Amin. Ada sifat quwah dan ada sifat amanah. 2 kualiti yang perlu ada pada seseorang itu. Integritinya. Tepat kata budak perempuan itu, gadis itu, walaupun itu kali pertama mereka bertemu dengannya. Ternyata bila Shu'aib mengambil Musa AS, maka dia jadi seorang pekerja yang bagus. Maka ini firasat kedua yang tepat kata Abdullah bin Mas'ud yang disebut dalam Quran. Yang ketiga yang dilalui oleh umat Islam adalah firasat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika baginda sakit, mengalami sakaratul maut, hampir-hampir kematian, maka dia telah pun mencadangkan kepada umat Islam supaya menggantikan di tempatnya itu sebagai khalifah, ambillah Umar Khattab radhiyallahu an. Dan tepat firasat Abu Bakar. Ini ilmu firasat namanya. Pernah pada Sayyidina Uthman, zaman Uthman bin Affan radhiyallahu an menjadi khalifah, tampil dalam majlisnya seorang yang telah
melihat seorang perempuan dalam perjalanan tadi dengan penuh syahwat. Maka hadir di dalam majlis ilmu Sayyidina Uthman atau majlis rasmi Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman mengatakan bahawa sungguhnya antara manusia itu ada yang berzina pada matanya melihat yang haram, berzina tangannya melakukan yang haram, berzina kakinya melangkah ke tempat yang haram. Ini sabda Nabi SAW. Habis majlis, fulan ini jumpa dengan Sayyidina Uthman dan berkata, wahyun ba'da Rasulillah, wahai Uthman, Sayyidina Amirul Mukminin, adakah masih turun wahyu sedangkan Nabi telah wafat? Jawapan Sayyidina Uthman, Nabi bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu kepada firasat orang beriman kerana mereka melihat dengan nur daripada Allah SWT. Sayyidina Uthman nampak lelaki itu datang dalam majlisnya, tadi matanya melihat benda yang haram. Ia ada kesan walaupun orang lain tak nampak. Tapi Sayyidina Uthman ini antara ketua para salihin, para wali Allah, sahabat-sahabat Nabi semua merupakan wali-wali Allah. Dia nampak pada wajah itu, pada mata itu ada tanda melihat benda yang haram. Ini bercerita tentang firasat. InsyaAllah kita akan lanjutkan perkara ini dalam kuliah yang berkaitan satu masa kelak. Maka Allah menyatakan akrimi mathwah. Dalam lisan lelaki yang beriman, Aziz Misr ini, dia berkata kepada isinya, akrimi mathwah. Maknanya, ija'ali manzilahu wa maqamahu indana kariman, ay hasanan mardiyah. Jadi inilah dia yang telah dinyatakan oleh si suami yang beriman ini kepada isinya. Ambillah peluang untuk jaga dia, bagi kepada dia perhatian. Seolah begitulah terkandung dalam perkataan akrimi mathwa. Allah tidak guna perkataan akrimi. Kalau akrimi menunjukkan kepada dia sudut bahasanya, dia ayat orang biasa-biasa. Tapi kalau soal akrimi mathwa, berarti suami ini memang hatinya baik, ikhlas dia untuk mengambil budak ini, mandangkan mereka pun tidak punya anak. Dan saya telah jelaskan dalam kuliah yang lalu, setengah para ulama tafsir pergi begitu jauh dengan rujukan yang mereka ambil, mengatakan bahawa lelaki ini dengan kesibukan dia tidak mampu melakukan perhubungan dengan mana-mana perempuan kerana dia seorang yang mandul. Maka itu juga antara perkara yang mendorong si isteri untuk memerangkap Nabi Yusuf. Nanti kita akan lihat dalam ayat-ayat berikut. Jadi si suami ni yang kesibukannya, dan dia pun seorang yang uzur, mungkin dia seorang yang inin atau merupakan majbub, merupakan orang yang tidak mampu bersama dengan seseorang perempuan, tidak mampu melakukan perhubungan seksual dengan isterinya walaupun dia seorang yang saleh. Maka dia telah menyuruh kepada isterinya supaya jagalah anak ini. Kita tidak punya anak, ambillah dia, buat baiklah kepada dia, penuhilah permintaannya, anggaplah dia walaupun hamba, dia seorang anak buat kita. Mudah-mudahan begitulah akan datang dia berguna untuk kita. Mungkin pada waktu kita tua nanti dia mampu untuk menjaga kita. Begitulah maksud yang dikehendaki pada sebalik perkataan akrimi mathwah. Ambil pengajaran perkara semikian, tuan-tuan. Kita berada dalam dunia yang begitu cepat berubah. Hari ini kita merupakan orang muda. Lagi 10 tahun kita sudah pun meningkat tua. Lagi 20 tahun kita jadi warga emas. Mungkin satu masa dahulu ketika kita berada di portfolio paling tinggi dalam jawatan tertentu, ambillah peluang untuk mengelahi anak-anak saudara umpamanya. Meraihkan mereka, beri hadiah kepada mereka, beri wang kepada mereka, bantu mereka belajar. Kerana hidup ini bukan sentiasa kita di atas. Satu waktu kelak kita pun tak tahu kita yang perlukan bantuan mereka. Agaknya begitulah jauhnya pandangan lelaki ini bila mengatakan kepada isinya akrimi mathwa asa yanfa'na wa natakhidahu walada wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard wa linu'allimahu min ta'wil al ahadith wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsara an-nas la ya'lamun. Jadi bila kita mengambil budak ini, maka mudah-mudahan dia akan memahami satu urusan, dia dapat hidup dengan kita dan melihat perkembangan kita ni orang besar, orang berkedudukan, berpangkat, saya maksudnya. Maka awak berada kat rumah, awak menjaga dia, tunjukkan kepadanya ihsan, berilah kepadanya kasih sayang. Natabanahu wa nuqimuhu maqamal walad wa kana katfiran aqiman la yulad lahu. Ni disebut dalam tafsir Zamakhsyari sebagai contohnya, bahawa ambillah dia, kita ambil sebagai anak kita, kerana katfir ni aqim, mandul, tidak mampu untuk mendatangi orang perempuan. Wa katafarasa fihi rusyd faqala dzalika, maka beliau telah pun melihat di sudut firasatnya budak ni memang akan berguna pada kita, akan punya kedudukan akan datang. Betul, kita akan lihat kelak Yusuf AS menggantikan tempat lelaki ini sebagai khazain Mesir. Ija'alni ala khazain Mesir, beri aku peluang untuk memimpin negara ini dan jaga ekonomi negara ini, jadi menteri ekonomi, jadi menteri keuangan untuk Mesir. Nanti kita akan lihat pada ayat-ayat berikutnya. Jadi perkataan digunakan Allah di sini, wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard. Makanna ni datang perkataan tamkin, artinya anjainahu wa atafnahu wa atafana alaihi al-azizu. Jadi Allah mencurahkan kasih sayang itu dalam bentuk yang tak terfikir.
di bawah prinsip Wallahu ghalibun ala amri. Allah SWT yang menetapkan satu benda, bukan kita yang buat. Kita merancang terbaik, tapi apa yang kita kehendaki itu belum tentu berlaku. Dia berlaku semuanya dengan mengikut kehendak Allah, bukan kehendak kita, walaupun kita susun macam mana sekalipun. Jadi ini maksudnya tamkin yang diberikan oleh Allah untuk Yusuf AS. Bayangkan dia campak dalam perigi, ditolak di situ, tak ada orang tengok, kemudian dia ambil, dia perdagangkan jadi budak, tapi Allah SWT kembalikan dalam keluarga dan satu penjagaan yang begitu sempurna yang tak terfikir oleh mana-mana manusia. Makanna lahu fi ardi Misr wa ja'alnahu malikan yatasarrafu fiha bi amrih wa nahyi. Bayangkan kedudukan Yusuf selepas itu nanti akan menduduki jawatan yang tertinggi di Mesir di sudut percaturan politiknya, di percaturan ekonominya, seolah-olah merupakan raja walaupun bukan raja sepenuhnya. Kana dhalika al-inja' wa tamkin lianna gharadana laysa illa ma tuhmad 'aqibatuh min ilmin wa 'amalin. Ini Allah Taala yang mengkehendaki semikian. Dalam tafsir Zadil Masir, bahawa bila menyatakan makanna li Yusuf fil ard wallahu ghalibun ala amri, ini adalah merujuk kepada kinayah kepada dua bentuk, kata Al-Imam Ibn Jawzi tafsirnya. Yang pertama, annaha tarji'u ila Allah, bermakna annahu ghalibun ala ma arada min qada'ihi. Jadi bila Allah menyatakan Allahu ghalibun ala amri, yang pertama dia menunjuk bahawa Allah yang menetapkan segala sesuatu dalam percaturan ketetapannya, bukan manusia. Walaupun manusia menyusun macam-macam perkara tadi, tapi semuanya tidak berfaedah. Di sisi Allah Ta'ala, ketetapan Allah itu juga yang akan berlaku. Wasani annaha tarji'u ila Yusuf. Fal makna ghalibun ala amri Yusuf hatta yubalighahu ma aradahu. Bahawa maksud ghalibun ala amri ni, yang ada di sini amri ini, dhamir ini merujuk kepada dua. Sebab dia merujuk kepada Allah sendiri, zat yang maha agung, itu ketapannya lah yang akan berlaku. Ataupun yang kedua, ghalibun ala amrihi, iaitu dhamir itu merujuk kepada Yusuf AS. Abang-abangnya hendak menghina dia, tetapi Allah Taala mengkehendaki untuknya urusan supaya dia sampai di tempat yang tertinggi. Wallahu ghalibun ala amrihi haitsu amara Yaqub Yusuf alla yaqussa ru'yahu ala ikhwati fa'alimu biha summa arada Yaqub alla yakiduhu fakadu. Kita lihat satu persatu perkara yang berlaku. Bila Nabi Yaqub mengkehendaki si anak ni supaya yang cerita pada abang-abangnya, tapi abang-abangnya itu merasa juga keutamaan yang diberikan oleh ayah kepada Yusuf, menjadikan mereka menolak Yusuf. Mereka melakukan tipu daya padanya, tapi Allah telah menyelamatkannya. Dan abang-abangnya hendak bunuh dia, tetapi tidak mahu bunuh kerana seorang daripada mereka tak bersetuju. Kemudian dibeli orang dengan harapan jauh daripada ayah Fayandari Zamru. Nanti kalau dia pergi jauh daripada keluarga, maka hilanglah kisahnya, ayahnya tak tahu. Sebaliknya, fa'ala amruhu, maka urusannya menjadi jelas, tinggi, menjadi mulia. Mereka menjualnya supaya jadi hamba, tetapi yang Allah kehendaki di bawah bab wallahu ghalibun ala amri ni, ketetapan frasa kehendak Allah itu yang jadi terlaksananya. Maka yang belinya raja dan menjadikannya raja selepas itu. Kemudian mereka araduan yakidu bi Yaqub, mereka nak menipu Nabi Yaqub dengan tangisan yang datang pada waktu malam, pulang bawa darah yang bersifat bohong yang telah kita pelajari itu. Falam yukhfa alaihi, tapi Nabi Yaqub nampak ada pembohongan di situ yang telah kita bincangkan. Baju itu tidak terkoyak, mana munasabah seekor binatang buas menyerang dalam keadaan baju itu tidak koyak sedikit pun, yang ada cuma darah saja. Mereka thumma aradu ayakunu min ba'dihi qauman salihin. Mereka beranggapan nanti kalau Yusuf tidak ada di samping mereka, nanti bolehlah bertaubat kepada Allah yang telah kita pelajari, bahawa selepas itu mereka nak jadi orang baik-baik, nak bertaubat. Tapi akhirnya apa yang mereka lakukan adalah mengakui kesilapan mereka. Nanti kita akan lihat dari hujung-hujung Yusuf ini, inna kunna khati'in, maknanya mereka mengaku di depan ayah kesilapan mereka buat. Padahal apa yang mereka kehendaki lain daripada itu. Apa yang mereka nak tak terjadi, yang Allah kehendak itulah yang berlaku. Inilah yang dimaksudkan dengan wallahu ghalibun ala amrih. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Kemudian datang ayat walamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Bila sampai kepada waktunya, lalu Allah Taala menyatakan di hujung ayat ini, iaitu pada ayat yang ke-22, dan tak kala dia cukup dewasa kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu, demikianlah kami beri balasan kepada orang yang buat baik. Saya ceritakan kepada tuan-tuan pendapat oleh Imam Mutawalli Sya'rawi bagaimana pelaksanaan mimpi itu daripada waktu dia melihatnya sampai ia berlaku di hadapan mata, mengambil masa yang lama. Berapakah lama masa tersebut, tuan-tuan? Perkataan asyuddahu ini apa maksudnya? Ada perbezaan pendapat para ulama. Nanti kita akan lihat apakah yang dimaksudkan asyuddahu dan kenapa ada beza bila Allah menceritakan Nabi Yusuf dengan keturunannya selepas itu. Nabi Musa AS ada perbezaan dari sudut laras ayat, redaksi ayat. Nanti kita akan perhatikan dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.